Kemudian syarat sah khutbah seterusnya tadi rukun. Yang seterusnya syarat sah khutbah, wajib berkhutbah di dalam keadaan berdiri. Okey. Jadi tidak boleh orang yang khutbah tadi, khatib yang berkhutbah tadi, dia dalam keadaan duduk kecuali jika tidak mampu. Dia boleh duduk kalau dia tak mampu. Macam sembahyang lah. Kalau wajib kan berdiri kan, sebab solat fardu wajib berdiri, tapi kalau dia tak mampu boleh duduk, macam tu juga. So boleh tak tiba-tiba kita tengok khatib Jumaat kita ni duduk pula? Boleh, kalau dia adalah orang yang tak mampu untuk berdiri. Kemudian yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi kalau khatib tadi terbuang angin kentut ketika berkhutbah, dia ada dua pilihan. Kalau dia terkentut, dia tak boleh teruskan khutbah. Kalau batal wuduk dia, tak boleh teruskan khutbah, kerana syarat khutbah mesti dia ada wuduk. Faham? Mesti ada wuduk. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Tiba-tiba khatib tadi terkentut. Allah, macam mana nak buat ni? Takkan nak bagi tahu kepada jemaah, tunggu sekejap, saya terkentut ni nak pergi ambil sembahyang. Jadi dua pilihan. Pilihan yang pertama, iaitu dia memberhentikan khutbah dan turun berwuduk dan naik balik, mula balik khutbah dari awal. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, dia boleh menggantikan orang lain, digantikan oleh orang lain untuk naik sambung khutbah, boleh. Itu pun boleh juga. Jadi ada dua pilihan yang boleh dibuat, tapi paling afdal adalah dia sendiri turun, memperbaharui wuduknya, kemudian naik balik dan khutbah sekali lagi. Itu kalau batal wudu. Macam kita batal wudu ketika solat lah. Kalau kita batal wudu 2 rakaat, kita sembahyang isyak lagi, rakaat kedua terkentut, jadi kita akan buat apa? Kita akan keluar daripada solat, kita berwuduk dan solat balik dari awal. Macam itulah. Atau ketika khutbah tiba-tiba khatib meninggal contohnya, tengah khutbah meninggal. So waktu itu orang yang sedang mendengar khutbah, dia boleh datang untuk gantikan. Kalau khutbah tadi nak disambung, syarat orang yang nak menggantikan tadi mestilah orang yang sudah hadir dari awal. Daripada awal khatib tadi naik ke atas mimbar, orang tu dah duduk dekat depan dah. Jadi dia yang kalau gantikan, maka dia boleh sambung. Tapi kalau yang gantikan tadi tu orang yang datang tengah-tengah, dia kena mula balik dari awal. Faham Ini beberapa hal berkaitan tentang syarat sah khutbah. Seterusnya, menutup aurat. Jadi menutup aurat ni maksudnya, jika pakaian khatib tadi terbuka dalam tempoh khutbah tadi, batal dia punya khutbah dan hendaklah diulang khutbah dari awal lagi. Jadi mesti dia tutup aurat. Kemudian duduk di antara dua khutbah melebihi tamakninah solat dengan kadar bacaan surah Al-Ikhlas. So duduk antara dua khutbah ni, dia kena agak lama sikit. Kena agak lama tu sekadar boleh membaca surah Al-Ikhlas dalam kurang lebih berapa minit, agak-agak 2 minit, macam tu lah. So jangan duduk cepat sangat. Kalau dia duduk cepat sangat, sekadar tak sempat membaca surah Al-Ikhlas, maka hukumnya adalah makruh. Kalau dia tak duduk, kalau khatib tak duduk, tiba-tiba khatib tadi terlupa nak duduk, syok sangat khutbah, apa cerita politik entah apa semua, lepas tu dia terlupa pula duduk, Allah, sah tak khutbah? Kalau dia tak duduk dan dia teruskan khutbah yang kedua, maka khutbah tu hanya dikira sebagai satu khutbah saja. Walaupun dia pisahkan dengan bacaan dua khutbah berbeza, tapi dia tak putuskan dengan duduk. Baca dua khutbah pertama, lepas tu dia pun habis, baca lagi khutbah kedua, Alhamdulillah, tapi dalam keadaan tak diputuskan dengan duduk. Jadi kedua-dua khutbah yang dibaca tu hanya dikira satu khutbah je. Jadi kalau dia turun, nanti makmum kena tegur. Untuk apa? Untuk naik balik sambung khutbah yang kali kedua sekali lagi. Kena duduk dulu. Jadi mesti wajib duduk. Kalau dia tak duduk, maka tak dikira sebagai dua khutbah. Kemudian ketika khatib duduk, apa khatib nak baca? Makmum doa lah kan? Kita doa. Sebab doa di antara dua khutbah mustajab.
Tapi khatib yang duduk atas mimbar tu agak-agak dia nak buat apa? Buka Facebook, WhatsApp kot. Ada ke khatib buat macam tu? Mudah-mudahan tak adalah. Kalau ada memang tak boleh pakai ya. Jadi apa dia nak buat waktu tu? Khatib tadi ketika duduk antara dua khutbah, adakah dia disunatkan untuk berdoa? Tidak. Waktu itu khatib tadi disunatkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Yang disunatkan untuk berdoa makmum. Yang mendengar khutbah, mereka disunatkan untuk berdoa. Bukan baca Quran, disunatkan untuk berdoa. Kadang-kadang ada sembahyang Jumaat, ada bacaan sama-sama doa. Tak apalah, tak kisah. Baguslah tu. Daripada orang leka ke buka WhatsApp ke buka Facebook, tak apalah ada dia punya Bilal yang akan memimpin bacaan doa sama-sama. Cuma khatib dekat atas, afdal kepadanya bukan doa, tapi afdal kepadanya membaca surah Al-Ikhlas. Kerana apa membaca surah Al-Ikhlas? Kerana sekira-kira dia sudah habis membaca surah Al-Ikhlas, dia dah boleh bangun balik untuk khutbah yang kedua, supaya duduknya tidak begitu lama. Okey, ni beberapa hal berkaitan tentang khutbah tadi, syarat sah. Yang kelima, kedua-dua khutbah tadi mestilah berturut-turut. Maksudnya tidak terpisah dalam tempoh masa yang mengerjakan 2 rakaat ringan. Jadi di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua mesti kena ada berturut-turut, tak boleh tunggu lama sangat. Kemudian setelah daripada 2 khutbah, habis khutbah dan dia dimestikan untuk teruskan solat, tak boleh diputuskan dengan perkara-perkara lain, kerana ada mualat di situ. Dia mesti berturut-turut. Khutbah pertama terus khutbah yang kedua, khutbah kedua habis, khatib tadi terus turun dan terus diiqamahkan solat. Kalau dipisahkan jarak selepas khatib turun dari mimbar dan sebelum mendirikan solat Jumaat, dipisahkan dengan waktu yang lama, maka itu akan membatalkan khutbah. Kerana khutbah Jumaat dan solat Jumaat mesti ada mualat, berturut-turut. Okay? Tak boleh berpisah lama sangat. Berpisah lama ni maksudnya sekadar kalau lebih daripada waktu sembahyang 2 rakaat yang ringkas. Contohlah, contoh keadaan ni, contoh kalau berlaku dah habis khutbah dah, khatib pun dah sebut aqimis solah, dia pun turun dari mimbar. Turun dari mimbar, lepas tu khatib tadi sibuk dengan perkara lain, atau ada AJK masjid ke apa ke bangun buat pengumuman. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, insya-Allah lepas main Jumaat hari ini kita akan ada majlis pengajian sekian-sekian di masjid kita. Jadi itu sudah memutuskan mualat, memutuskan antara khutbah dan juga solat Jumaat. Jadi waktu itu apa akan berlaku? Khutbah kena mula balik dari awal. Kerana telah membatalkan mualat, maka khutbah pun terbatal. Jadi kena ambil perhatian. Di antara khutbah Jumaat selesai dan juga mula solat Jumaat, tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan khutbah, seumpama perkataan-perkataan yang diucapkan, kecuali perkataan yang diucapkan berkenaan dengan solat boleh. Contohnya apa? Khatib tadi dah turun dari mimbar, dah qamat dah, atau sebelum qamat dia pun pesan pada semua untuk betulkan saf, aqimis solah, yang keluar jemaah-jemaah kat luar tu masuk ke dalam dan sebagainya. Kalau pesanan-pesanan yang disebut berkenaan dengan solat yang akan didirikan, yang itu boleh. Itu berapa lama pun tak apa. Berapa lama pun tak apa. Tapi kalau diputuskan dengan tanpa ada apa-apa sebab, tanpa ada sebab saja, khatib tu turun pergi minum kopi sekejap contoh. Jadi kalau diputuskan tadi lebih daripada kadar waktu solat 2 rakaat, maka mualat akan terputus, khutbah akan terputus, maksudnya kena ulang balik khutbah dari awal. Okey? Boleh tak kalau khutbah orang lain, imam orang lain, sah dia punya salat Jumaat, tapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula ini maksudnya di antara makruh dan haram. Jadi dia agak lebih ringan sikit daripada makruh. Tak sampai makruh tapi bawah sikit. Dia tak sampai makruh tapi bawah sikit. Itu namanya khilaful aula. Maksudnya dia telah tinggalkan satu perkara yang lebih utama. Khilaf aula. Khilaf dengan sesuatu yang lebih utama.
Jadi kalau siapa yang khatib, dia yang sebenarnya afdal untuk jadi imam. Walaupun ada tok syekh besar kat depan tu, khatib tetap juga afdal dia yang jadi imam. Boleh faham? Walaupun ada orang lain yang lebih afdal dari segi ilmu, tetap juga dia yang afdal. Cumanya apa? Kalau ada tok guru besar dekat depan, imam tadi atau khatib tadi, boleh saja bagi dekat tok guru tadi untuk doa, tak apa. Doa selepas sembahyang, tu bagilah kat dia. Tapi kalau nak imamkan solat Jumaat, afdalnya adalah kepada khatib tadi sendiri. Kalau ditukar pada orang lain, khilaful aula. Tapi tiba-tiba disuruh orang lain jadi imam, orang lain tu pula tak datang dari awal khutbah, maka tak sah sembahyang Jumaat tu. Boleh faham? Orang yang akan jadi imam salat Jumaat yang menggantikan khatib tadi mesti orang ahlul Jum'ah. Ahlul Jum'ah ini maksudnya dia hadir sembahyang Jumaat dari awal lagi. Maksudnya daripada awal khatib tadi, alhamdulillah, orang tu dah hadir dah. Tapi kalau tiba-tiba seorang lagi yang jadi imam, orang tu datang pada khutbah yang kedua, atau khutbah yang pertama pertengahan baru dia masuk, dia pula masuk duduk depan. Khatib tadi turun, suruh dia pula jadi imam. Walaupun hukum hasalnya khilaful aula, tapi kalau yang menggantikan imam tadi itu adalah orang yang bukan ahlul Jum'ah, atau bukan orang yang duduk di situ daripada awal, maka sembahyang itu tak sah. Mesti orang yang hadir dari awal. Ni banyak hukum hakam ni kena tahu ni. Imam khatib tadi jangan main tarik je. Orang yang main tarik orang tu jadi imam. Okey?